Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara Syanizam Izam, Rajani Said, Empat Tulang Kering, saudara Raban Tebing, saudara Fuad Ramal, apa khabar? Syaf Springs, Jeffrey Abdullah, Azari Hussein, Detman, Syah Ali Ahmad, Waksu, apa khabar Waksu? Sihat Waksu ya? Rashidah Ahmad, Yang Maya, Eva Arepah, Aris, ada mana siapa call saya ni? Aduhai, saya incoming call is coming. Aduh, saudara, I'm online now. Siapa ni pula? Tak tahu siapa ni. Saya online ni dia tak faham. Saya online ya. Saya minta maaf kerana saya sekarang online live. Minta maaf saudara. Siap lagi lah saya telefon. Pada waktu begini, teman-teman menghubungi saya dalam telefon. Saya harap kawan-kawan semua fahamlah bahawa saya tengah live ni 9.30. Ya, saudara, banyak ni nama-nama yang tak dapat saya sebut satu persatu, terganggu ya. Rubidin, minta maaf. Ibrahim Cik Moda, Norbati, Syarif Abdullah, Rusnin Koringot, salam semua. Dan mana-mana yang tak sempat saya sebut satu persatu, saya mohon maaf. Dan insya-Allah saya akan santuni selepas siaran live ini. Baiklah saudara, seperti biasa saya harus melaporkan pertama sekali tentang kedudukan COVID-19. Hari ini angkanya bertambah meningkat. Saya melihat tidak begitu baiklah sebab hari ini sudah semalam 1810 tapi hari ini 1937 yang dijangkiti oleh wabak virus corona dengan mengundang 9 kematian. Jumlah keseluruhan yang dijangkiti oleh wabak virus corona adalah 82,046 orang. Dan jumlah kematian hari ini kerana 9 orang sudah ada 411,000 yang meninggal dunia kesan daripada COVID-19. Ya, jadi saudara, anak saya kata songkok saya ni. Okey. So dia betulkan songkok. Serengit pula songkok. Dah tua-tua ni. Saya kata saya nak tengok gambar, saya tak bagi. So dia kata tengok live sajalah. Saya tak dapat tengok, saudara saja dapat tengok wajah saya. Saudara Syamsul. Dan di Sabah ada penurunan, cuma yang agak menggusarkan kita di mana ya, di negeri Sabah, Penang, Labuan, di Selangor. Selangor 823. Cuma negeri yang dapat masih lagi mengekalkan sifar, tiada jangkitan adalah Perlis. Tahniah warga Perlis. Anda masih kental dan berjaya menjarakkan jaringan pandemik COVID-19. Ya, saudara Jajai Zaraf, Halimah Hashim, salam Datuk, terus berjuang insya-Allah. Azman Aziz, Nazil, ya. Tetapi bagaimanapun, still berhubung dengan wabak virus corona ini, ada cakap-cakap dan tular dalam website mengatakan bahawa di Genting hari ini sudah ada, saya tengok ada gambar tu, ada kawalan, tapi tidak ada pengesahan daripada pihak berkuasa sejauh mana Genting Highland ada dijangkiti oleh virus corona. Saya tak tahu. Tapi yang saya lihat dalam COVID-19 dalam laporan yang viral, ada gambarnya dan ada ceritanya. Cuma kita menunggulah pengesahan daripada pihak Kementerian Kesihatan sejauh mana benarnya dakwaan. Saya ingin ingatkan teman-teman, kita tak boleh percaya 100% apa yang tersiar dalam internet. Kerana sekarang ni saya katakan bahawa memanglah berita di hujung jari. Tetapi walaupun berita di hujung jari, sebab cara mereka melaporkan itu kadang-kadang tidak menggunakan etika. Sebab zaman saya dulu, etika kewartawanan, setiap satu berita itu hendaklah disahkan oleh pihak berwajib. Jadi barulah benda itu benar. Kalau tidak nanti susahlah. Kita kelang kabut dunia ni.
Bagaimana saudara, saya masih lagi masuk bab sabda junjungan. Ini tentang manusia tidak pernah puas hati dengan harta. Daripada Atta dia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak 2 bukit, punya banyaknya harta tu, sebanyak 2 bukit, nescaya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan bukit yang ketiga. Dan tidaklah perut anak Adam itu dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah menerima taubat sesiapa yang bertaubat. Status ini adalah status hadis sahih. Jadi bahasa-bahasa dulu waktu baginda Rasulullah SAW berdakwah, begitu juga bahasa-bahasa Quran, dia penuh dengan syair, penuh dengan imbasan-imbasannya. Dia kata hanya selepas kalau perut itu penuh dengan tanah, barulah mungkin mereka puas hati gamaknya. Artinya kalau perut dah penuh tanah tu, dah duduk di dalam lahat lah. Jadi pengajarannya manusia tidak pernah puas hati dengan harta. Itulah sifat dan watak manusia, kecuali yang Allah berikan mereka taufik dan hidayah. Ada orang menghabiskan waktunya hanya untuk urusan dunia, terus menerus mengumpulkan harta dan kemewahan, sampai lalai dari ketaatan dan hati menjadi sibuk dengan dunia daripada akhirat. Manusia yang sibuk mencari harta walaupun telah memiliki sejumlah harta, masih tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi Mustafa Al-Buqa dalam Syar Riyadhi berkata tidak ada yang memenuhi perutnya kecuali tanah. Itu maksud ia terus menerus memenuhi nafsunya dengan harta sampai ia mati, lantas kuburnya isi perutnya dipenuhi dengan tanah. Bagi yang diberikan taufik, kita mengharapkan supaya warga semua segera bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah SWT dan sentiasa bersyukur. Cukuplah rasanya apa yang diberi oleh Allah SWT, dan kita jangan lupa untuk sentiasa beramal ibadat. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini hadis ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor yang saban hari mengirim kepada saya satu hari satu hadis. Terima kasih warga Ikram Malaysia Negeri Johor, ya, saudara Imran Musa, Muhammad Hafiz, Adnan, Zubaidi, Izwan, Ismail Ali, Zek, Afili Lili, saudara Mahmud, saudara Syarun Basirun. Apa khabar saudara? Saudara Syarun Basirun ni rasanya NGO, orang kuat NGO yang tinggal di Kelang rasanya, ya. Begitu juga sahabat saya Datuk Ghazali Abdul Rahman mengirimkan kepada saya kata-kata hikmat. Katanya orang lain tak akan tahu apa yang kau rasa, dan sampai bila-bila pun mereka tidak akan faham. Hanya diri anda sendiri yang faham apa yang anda rasa dan apa yang harus anda lakukan. Mungkin hari ini bukan hari yang indah bagi anda. Berehatlah dulu. Pasti esok adalah hari bahagia untuk anda. InsyaAllah, percayalah. Janji Allah itu selepas setiap kesulitan, pasti akan hadirnya kemudahan. Okay, saudara, itu hadis. Sekarang kita masuk bahagian e-commerce. Producer saya dah lari bila saya sebut e-commerce ni. Sebab e-commerce ni saya masih menunggu teman-teman untuk menghubungi beliau, iaitu Azhar 011 330 41241. Jangan lupa Azhar 011 330 41241. Bila Azhar ni dia tokey buku, saya kata. Di rumah saya sebut beliau adalah tokey buku. Buku saya adalah rahsia yang terpendam, kisah perjuangan yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah. Begitu juga dengan buku diary dari penjara. Buku ini sebenarnya saya bagi tahu saudara, saya tak akan cetak lagi, dan ia hanya sekadar itu saja. Sebab buku ini tak akan dapat di mana-mana selepas ini, kerana ia merupakan catatan dari Allahyarham Datuk Harun. Begitu juga dengan tak dapat Azhar, telefon Siti Farehah 017 711 4300. Siti Farehah, lain tak ada, dendeng manis Siti Farehah. Kalau dengan Al-Azhar tu lain tak ada. Dia bahulu berdal maknya, ataupun pengendang tok, ataupun kerepek-kerepek dan kepelbagaian barang, hubungi Azhar. Tapi untuk rendang dendeng manis, Siti Farehah. Okey saudara, usai e-commerce.
Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini iaitu islah kepimpinan berjudul Impian Ular Lidi. Bagaimanapun sebelum saya masuk bab menceritakan tentang impian ular lidi ini, saya harus menyantuni pantun kiriman Pak Nazil dari Perlis. Beliau rajinlah menghantar pada saya. Kali ini dia buat sambungan pantun semalam yang menyentuh tentang COVID-19. Kata Pak Nazil, singgah di Baruh mencari redup, bawah dahan pokok angsana, berubah seluruh cara hidup, menghasil kebersihan lebih sempurna. Pokok ru hujung titian sebesar peha ditebang belah. Penemuan baru alat perhentian, percepat usaha menyelesai masalah. Itu dua rangkap pantun yang dikirimkan oleh Pak Nazil. Okey, Zubaidi Zabedi, Zul Izwan, Mahmud, Syirun Basirun, Cik Jun, Jai Catering. Apa khabar Jai? Orang Temeloh. Saya tahu dalam musim-musim hujan begini mungkin terganggu sedikit perniagaan saudara. Bagaimanapun saya mendoakan agar perniagaan saudara terus bertambah maju. Cik Jun Hussein juga begitu. Saya tak tahu berniaga apa ataupun masih bekerja ataupun seri rumah. Cik Jun. Sebenarnya masih banyak lagi kiriman-kiriman yang masuk dalam wall saya berhubung dengan yang bertanyakan tentang moratorium bank dan institusi kewangan. Jadi kabarnya memanglah pihak bank dan apa, tapi soal ini institusi kewangan yang lain tidak ada, kita tak tahu. Mereka cuma katanya sampai November. So masuk bulan Disember ini sudah pun mulalah berkeliaran tukang tarik kereta, tukang tarik motor, yang masa mana notis-notis untuk menyita rumah dan sebagainya. Jadi kepada mereka yang berhutang dengan institusi kewangan dan bank bagi pembiayaan kenderaan, jadi saya teringatnya, jangan risau sangat sebab saya teringat bahawa kenyataan daripada Menteri satu ketika dahulu, dia kata kalau ada pihak mana-mana yang nak menarik ataupun mengambil kenderaan yang anda miliki, ia cuma boleh dilakukan pada hari dan waktu bekerja saja. Dia tak boleh nak pergi ambil rumah anda waktu malam. Tak boleh pada hari Sabtu atau hari Minggu. Kalau mereka datang nak tarik kereta ke, nak tarik motosikal anda ke, sila buat laporan kepada polis. Kerana urusan saya ingat yang benda begitu. Saudara ya, dan jadi ini bukan apa, kadang-kadang kita tak tahu tentang undang-undang. Kita tak tahu tentang bagaimana cara-caranya mereka berurusan. Jadi saudara yang berhutang dan sebagainya, kita bukanlah nak keras kepala. Tapi kadang-kadang kita pergi semayang kat masjid, waktu malam dia datang. Kan benda ini menyusahkan. Jadi kalau itu berlaku, cepat-cepat hubungi pihak polis. Biar polis datang untuk menyelesaikan masalah ataupun sebarang percanggahan. Kerana pihak bank dia tak boleh berurusan waktu malam dan waktu hari Minggu ataupun waktu hari cuti. Itu yang saya dengar, tak silap saya dah 5-6 bulan dululah. Tapi kabarnya kisah moratorium ini masih lagi dalam perdebatan. Begitu juga tentang pengeluaran wang simpanan pekerja. Masih lagi menjadi 1000 tanda tanya. Yang apa yang kita dapat tahu bahawa pengeluaran itu dibolehkan sekarang. Jadi boleh berdaftar. Cuma sekarangnya anda pula kena pergi ke pejabat kumpulan simpanan pekerja. Kekhawatiran saya sebab dia memberi deadline-nya pada 26 hari bulan. Tapi tidak ada secara bertulis, tidak ada pengumuman jelas bahawa boleh membuat permohonan sekarang ataupun online, apakah online telah dibuka. Jadi dalam keadaan begitu masih lagi ada syarat. Sedangkan tuntutan kita tak mahu ada syarat. Kalau layak aja terimalah. Sebab itu saya katakan pihak kumpulan wang simpanan pekerja sepatutnya ada unit untuk pelanggan, khidmat pelanggan. Hubungi mereka. Sebab kadang-kadang orang tak tahu, maklum sajalah, orang kena susah sekarang ni. Bagaimanapun, dalam mesyuarat Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang diadakan 2 hari lepas, ini kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Dato' Ashraf Wajidi. Tahniah, syabas. Kerana katanya pihak Pergerakan Pemuda UMNO telah pun mewujudkan unit yang akan memerhati dan memantau berhubung soal moratorium
dan juga pengeluaran wang simpanan pekerja. Kalau saudara ada masalah, sebab dia diwujudkan semua di 191 bahagian UMNO. Jadi kalau saudara tak dapat nak berhubung dengan mana-mana pun, pergilah ke pejabat UMNO, cari pejabat pemuda, bagi tahu pada mereka saya ada masalah dan pemuda UMNO telah pun mewujudkan online dan sebagainya. Saya terlupa nombor telefonnya. Bagaimanapun urusan ini akan dipantau oleh pergerakan pemuda. Syabas pergerakan pemuda UMNO yang begitu peka dengan masalah rakyat dan keprihatan mereka. Ini yang kita mahukan. Jadi anak-anak muda yang dalam pergerakan pemuda, mereka mempunyai jiwa yang kental untuk berjuang, tidak lain tak bukan adalah membantu rakyat. Kena ingat, perjuangan UMNO adalah perjuangan. Perjuangan UMNO adalah untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Sebab itu saya syabas kepada Datuk Dr. Ashraf Wajidi. Semoga apa yang dilakukan oleh beliau, apa yang diputuskan oleh pergerakan pemuda itu dapat menjadi realiti dan kenyataan. Kena ingat dalam keadaan rakyat sekarang ini begitu susah. Bukan sikit-sikit susah. Tadi pun saya sempat berkunjung. Ini cakap terus terang. Tadi saya sempat berkunjung ke Kenanga Kenanga Wholesale Center, KWC di dekat Pudu. Selalunya dalam awal bulan ni penuh, sekarang ni kosong. Dan kedai-kedai buka pun sampai pukul 6 saja dah sepi. Artinya orang tak ada cukup wang. Itu wholesale tu harga yang murah lah. Harga borong dan sebagainya. Tidak ada lagi tengok banyak kedai-kedai yang masih ditutup. Artinya ekonomi kita masih lagi dalam keadaan yang cukup murung. Jadi apa yang dilakukan oleh pemuda UMNO, kita harus menyokong mereka. Jadi kalau saudara ada masalah, berhubunglah mereka di pejabat pergerakan pemuda. Saya yakin Puteri UMNO juga akan mengadakan dia punya unit-unit untuk membantu rakyat dalam keadaan susah. Begitu juga mereka yang tertekan, kesan daripada banjir dan sebagainya. Jadi ada unit. Orang lain kita tak pedulilah, parti-parti lain mereka punya hal lah. Apa khabar Saudara Rahim? Mana saudara punya kopi tunjuk langit? Pak Ngah Canai, apa khabar? Okey, saya ingin memberi penjelasan juga bahawa pada 1, 2 dan 3 Januari. Ini keputusan Majlis Tinggi UMNO 1, 2 dan 3 Januari, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Di seluruh negara diadakan mesyuarat bahagian-bahagian serentak di 191 bahagian. 3 hari berturut-turut lah. Mungkin ketua bahagian dia akan mengatur untuk sebelah pagi ke, ataupun hari Jumaat ke petang, ataupun hari Sabtu untuk pemuda ke, wanita dan sebagainya, atau mesyuarat bahagiannya pada hari Ahad. Iaitu bermula daripada 1, 2 dan 3 Januari persidangan. Jangan tak datang, jangan tak diadakan. Kalau tak diadakan, memanglah RUS sudah tunggu sajalah, silap kita tak buat mesyuarat, jadi masalah. Kemudian untuk Perhimpunan Agung Pemuda dan Puteri pada 30 Januari, hari Sabtu. Dan ianya dia juga mungkin diadakan secara maya, kerana ini new norm. Sementara Perhimpunan Agung UMNO, ini yang paling penting. Saudara yang mewakili UMNO bahagian-bahagian pada 31 Januari, hari Ahad, di Putra World Trade Center PWC akan diadakan Perhimpunan Agung UMNO. Inilah tarikh paling penting kerana banyak benda yang akan dibicarakan, banyak benda akan diutarakan. Nak bedal pun bedallah pada setiap perwakilan. Jadi kalau saudara ada permasalahan mau diutarakan di peringkat atasan, inilah perhimpunannya. Saya juga melihat gambar-gambar waktu mereka bersidang, akrabnya antara presiden dengan timbalan presiden. Sebab itu saya mengatakan bahawa mereka yang cuba untuk memecah belahkan ikatan ukhuwah perpaduan dalam UMNO ini, saya tak usahlah. Tengok dalam gambar tu, saya tengok, saya ketawa. Saya ketawa kerana saya melihat presiden dan timbalan presiden boleh senyum. Tengah-tengah dia tu susah kerja UMNO, Datuk Sumali. Jadi inilah akrabnya UMNO. Jadi mereka yang menggambarkan dalam net kononnya ada masalah pengikut, ini semua tak betul. Di atas sebenarnya okey, kita di bawah ni yang tak betul. Kemudian saya juga dipahamkan ada banyak itu lagi saya menerima persoalan berhubung dengan keahlian ahli UMNO, mereka telah dipecat seperti Datuk Lokman Adam. Kemudian saya bertanya dengan pihak pimpinan UMNO
Dia kata masalah sekarang ini mengikut perlembagaan UMNO, perkara 20 dalam kurungan 2, 3 dan 12, bahawa setiap ahli UMNO yang dipecat dia kena tunggulah tempoh 2 tahun ke 3 tahun untuk diterima sebagai ahli semula, tapi tak boleh megang jawatan. Kalau pun dia boleh terima sebagai ahli, dia tak boleh dapat balik jawatan. Sebagaimana sekarang ni yang kita tengok 2 orang, itu satu Datuk Lokman Adam, beliau adalah bekas ahli Majlis Tinggi UMNO yang dipecat, kemudian untuk dia resume post dia begitu tu, terpulanglah Majlis Tinggi, sebab Majlis Tinggi itu dalam perlembagaan cuma Majlis Tinggi saja. Saya tahu apa yang maksud Datuk Lokman Adam tu, dia minta supaya Majlis Tinggi mempertimbangkan. Tapi untuk proses biasanya mesti tunggu 2 tahun ataupun 3 tahun baru boleh pegang jawatan. Begitu juga dengan Datuk Syed Ali. Datuk Syed Ali dia mengumumkan itu hari, dia keluar dari parti kerana nak menyertai Parti Keadilan. Bagaimanapun dia minta balik untuk masuk. Dia menyertai semula UMNO tetapi tidaklah boleh memegang jawatan sebagai ketua bahagian. Kerana waktu beliau meninggalkan UMNO, jawatan beliau adalah ketua bahagian. Jadi mereka-mereka yang meninggalkan Parti UMNO untuk balik ke dalam parti ini mesti menunggu 2 tahun. Jadi mungkin sebab itulah mereka-mereka yang berada dalam Parti Pribumi Satu ke parti-parti apalah, untuk masuk balik tu saya rasa sukar. Tidak mungkin boleh diterima. Takkanlah Majlis Tinggi nak supersede, nak boleh terima mereka semua. Sebab itulah mereka sekarang ni kepanasan. Jadi itu keadaannya. Cuma yang saya berfikir sekarang ni, saya terfikir tadi, sekarang ini kedudukannya di Perak. Ini kita masuk bab Perak. Di Perak, pelantikan Exco telah dibuat. Cukup. Quorum 4 orang Exco dengan seorang menteri besar dah cukup untuk mentadbir negeri. Cuma kebiasaan 10 orang. Jadi 10 orang tu bukanlah syarat wajib. Dia wajibnya sekurang-kurangnya 4 orang Exco. 4 orang Exco dan seorang menteri besar. Kena dibantu oleh legal advisor LA dan juga LA tu penasihat undang-undang negeri dan juga setiausaha kerajaan negeri. Ini untuk mentadbir negeri. Dia tak bolehlah katakan bahawa Datuk Menteri Besar ni dia boleh buat semua, tak boleh, dia terikat. Dia ada dia punya undang-undang dan sebagainya. Cuma saya melihat bahawa kalaulah PAS yang kecewa kerana tak dilantik sebagai Exco, ada 3 orang tu, kalau mereka tidak bersama dalam kerajaan yang dibentuk di Perak, susah juga. Ini problem juga ni, sebab kita ada kalau bercampur dengan PAS, dengan bekas UMNO yang melompat dalam Parti Pribumi, mereka ada 4 orang. Jadi 25 campur 4, 29. Jadi PAS ada 3 orang, jadi 32. Kalau PAS tarik diri, artinya tak cukup. Ini masalah sebenarnya. Sebab tu saya tengok tadi memanglah di Lenggong ada majlis kerajaan meraihkan pelantikan Datuk Syarani di Lenggong dalam Dewan mana ni, bersama dengan Datuk Samsul Nasarah. Okey, kesyukuran. Tetapi bagi saya tunggu dululah sepatutnya. Kerana keabsahan belum pasti lagi. Sebab tak tahu macam mana. Kalau warga PAS tarik diri, ini limbo lagi Perak. Kita berdoa supaya mereka tidak bertindak yang bukan-bukan. Tapi kalau itulah keadaannya, bila mereka melakukan tindakan demikian, artinya nak buat pilihan raya semula, pilihan raya umum, tentulah Tuanku tak bersetuju. Artinya terpaksa panggil mereka yang berada dalam pembangkang lah, sama ada daripada amanah. Saya juga tadi berhubung dengan ahli Dewan Undangan Negeri Amanah. Jadi Adun, dia kata tak apalah Dok, dia kata kalaulah benar PAS ni, saya menzahirkan kekhawatiran. Kalaulah PAS tak nak bersama, dia kata kami Amanah ada 5 orang, dia kata. Kemudian Parti Keadilan ada 3 orang. Jadi 8 campur 25, dia kata ada 33. Still kerajaan tak jatuh. InsyaAllah dia kata kerajaan Perak ini tidak akan ditumbangkan dan kita akan terus untuk memastikan bahawa Datuk Syarani dapat mentadbir kerajaan negeri Perak dengan sebaik mungkin. Asalkan nawaitunya tidak lain tak bukan demi rakyat. Itu yang saya ingin memberi pencerahan. Sebab saya kena bagi tahu awal. Sebab bila tengok dari segi apa yang ada dalam internet tu, memanglah orang Perak marah sekarang ni. Marah kepada Pesuruhjaya PAS dan juga Harakah Daily.
yang menyiarkan gambar tuanku sebelah, sebelah lagi gambar Persija PAS. Satu gambar lagi gambar tuanku Duli Yang Mulia Sultan Perak, sebelah kanan lagi itu gambar Setiausaha Agung PAS Datuk Takiuddin. Ini telah ditegur. Ini telah ditegur oleh pihak istana. Tuanku tak kisah. Tetapi bagi kita adab. Yang paling penting bagi kita adalah adab. Kita rakyat Perak ni takkanlah sama gambarnya begitu, seolah duduk sebelah menyebelah. Jadi memanglah benda ini tak ada apa-apa pun. Tetapi cara tindakan begitu tidaklah, bagi kita tak molek lah. Tak sopan. Tuanku dia di atas. Jadi perlu dihormati, perlu dimuliakan. Jangan kita memperkecilkan, jangan kerana marah pada tuanku ataupun kerana istana yang masih lagi belum memberi pengesahan berhubung pelantikan Esko di Perak, itu daripada PAS. Tapi sebagaimana kenyataan Datuk Syarah ni, dia kata betul. Apa yang dinyatakan oleh Datuk Menteri Besar itu benar. Bahawa beliau hanya sekadar mencadangkan. Beliau mencadangkan menasihati tuanku ini. Tapi hak mutlak adalah hak mutlak istana. Jadi tak boleh nak cabar. Dan pelantikan ini tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah pun. Jadi saya khawatir bila saya tengok, saya rasa tak kena gaya ni, mungkin kalau mereka mengambil tindakan yang agak drastik, apa jadi pada kerajaan negeri Perak. Jadi cepat-cepat saya telefon sahabat saya daripada Parti Amanah. Dia kata, Datuk jangan risaulah. Dia kata, saya tahu Datuk orang UMNO, saya orang PAN. Walaupun kita berlainan ideologi, tapi yang paling penting matlamat kita tu adalah untuk memastikan bahawa kestabilan politik di Perak. Sebab banyak kerja nak buat ni. Soal nak pilihan raya besok kita berbalah balik lah Dok. Kita lawan lah. Cuma masa kempen nanti janganlah poing saya kuat-kuat, saya pun ketawa. Itulah keadaannya, apa yang berlaku. Kekhawatiran saya sebenarnya. Saya perlu, sebab saya kata ruangan ini adalah ruangan memberi pencerahan. Malam ni saya punya dah kena balik ni, tak bergerak pun. Jadi apa-apa kiriman saudara saya tak dapat baca. Cuma terlekat begitu saja. Yang ada Otai Nublin, Samad Pai, Rubiah Hussein, Siti Fareha, Siti Syafi'i Mahmud dan Roizai Saleh. Saudara hantar like pun tak ada. Ni kena hack lagi lah ni. Tak apa saudara, saya terus berbicara. Biarlah mereka nak buat apa pun. Ya? Itu kedudukan di Perak. Cuma hari ini saya melihat, okey, sebab ini kenyataan semalam rasanya dikeluarkan, iaitu apabila Setiausaha Agung Parti Peribumi Bersatu PBM mengeluarkan kenyataan, dia kata asas pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya nampak ada benda yang agak meragukan. Saya rasa ada sesuatu yang cuba nak diselitkan. Bila dia kata Kerajaan Perikatan Nasional ditubuhkan hasil persefahaman yang termetrai antara Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ahmedi dan Tuan Guru Haji Hadi Awang. Ini dia kata kesan daripada selepas pelantikan jawatan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir. Jadi penubuhan kerajaan baru itu disokong sepenuhnya oleh Presiden PB dan sebagainya. Betul, itu kenyataan betul. Tetapi bila dia kata bahawa seolah-olah gambarannya bahawa selepas saja Dr. Mahathir mengundur diri, maka Tan Sri Muhyiddin itu mewujudkan Kerajaan Perikatan Nasional. Itu tak betul. Itu kenyataan yang mengelirukan. Dia orang seolah-olah menggambarkan bahawa mereka ini macam abang besar lah. Ini tak betul ni sebenarnya. Betul saudara Zack, Afi, Lily, Bersatu bukan nak jadi abang besar dalam gabungan besar. Silakan, tapi saya tidak mahu untuk menyatakan kenyataan-kenyataan sebegitu. Tetapi bagi saya ada sesuatu yang cuba untuk diselewengkan. Jadi bila dia kata penubuhan Perikatan Nasional ini pada hari Tan Sri Muhyiddin, seolah gambarannya seolah-olah itulah keadaannya, maka kita perlu sokong dan sebagainya. Itu betul bukan? Saya masih ingat lagi peristiwa itu berlaku betul dalam masa jangka 22 bulan Pakatan Harapan, dan rakyat merasa begitu menderita, betul. Tetapi sebelum itu, sebenarnya sebelum wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional ini, Saudara Mat Fazul,
Saudara Mak Fazrul Kamarul, saya memberi pencerahan keadaan berhubung ikut dengan perlembagaan saudara Mak Fazrul. Memanglah saya pun bersempati dengan beliau, tetapi ini apa nak buat? Sebab itu kita sebagai ahli warga UMNO berhati-hatilah. Selalu saya katakan, kita memilih untuk berada dalam sebuah parti. Ini tak ada orang paksa. Tapi kena patuhlah pada dia punya tata tertib dan sebagainya. Ah, saya beri penjelasan ini berdasarkan kepada undang-undang tubuh Parti UMNO. Saya tak ada nak side. Memang saya tahu Datuk Luqman Adam jelas perjuangannya. Kenapa beliau buat begitu? Kadang-kadang ada tindakan kita yang melampaui. Jadi benda-benda begitu. Cuma yang saya nampak Datuk Luqman Adam mengharapkan Majlis Tinggi UMNO sajalah. Sebab dalam perlembagaan UMNO kita ni, Majlis Tinggi, keputusan Majlis Tinggi boleh mengatasi perlembagaan. Itu boleh. Artinya kalau dia kata kena minta masuk mesti tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun boleh pegang jawatan, itu perlembagaan. Tapi keputusan Majlis Tinggi, bolehlah kalau Majlis Tinggi itu terpulanglah. Kita tak tahu, saya tak tahu yang lebih daripada itu, sebab saya bukan ahli Majlis Tinggi UMNO. Saya cuma membaca mengikut apa yang saya tahu. Ini Abdul Rahman Putra, ular lidi pandai, ular sawah tak cerdik, terdesak. Pulanglah. Sebab saya melihat berbalik-balik tadi, apabila dia menyatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ini ditubuhkan just because of that, hanya kerana Dr. Mahathir tak jalan. Tidak. Saya masih ingat lagi bahawa usaha untuk mengusir pimpinan DAP daripada kerajaan di Anjung Kuasa Seri Perdana itu, masa saya ingat lebih kurang dalam 2 minggu sebelum Perhimpunan Agung UMNO tahun yang lalu, bagi PAU. Saya masih ingat lagi ada orang-orang tertentu dalam masyarakat itu, tak perlulah saya sebut namanya. Dan saya cuma bagi tahu, saya kata benda ni saya tak setuju, saya kata. Tapi terpulanglah. Jadi maka pada waktu itu mereka mencadangkan supaya disokong Dr. Mahathir sejajar dengan pengumuman daripada Parti PAS yang akan menyokong Dr. Mahathir untuk menghabiskan kepimpinannya sebagai Perdana Menteri selama 5 tahun. Menafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata itu terpulanglah, kita tak mau campur benda begitu. Tapi nak menyokong Dr. Mahathir ni, nampak UMNO ni takkanlah kita nak sokong pembangkang, saya kata. Itu saja. Orang yang tentu dalam tu tak bersetuju lah, terpulanglah, saya kata. Kemudian rentetannya berlaku waktu di Sabah. Macam saya cerita yang lepas. Saya berpeluang bertemu dengan Presiden UMNO, Datuk Zaid kata, dia kata yang penting pada kita adalah untuk mempertahankan muafakat nasional. Jadi apabila Presiden PAS dah buat pengumuman begitu, kita kena sokong, kita kena dokong supaya memperkukuhkan muafakat nasional. Lain tak ada. Kemudian rentetan daripada itu ada retreat, pertemuan di Jendela Baik. Dalam retreat itu juga pada hari Sabtu tu juga, maka beberapa Majlis Tinggi UMNO terpaksa bekerja ke ibu pejabat PAS untuk membincangkan tentang kedudukan Perdana Menteri yang apabila langkah Sheraton sudah bermula. Jadi kena ingat jadi bila saudara Hamzah menulis benda begini, saya kata tak betul ni. Apa matlamat dia? Banyak benda-benda tu yang saya misleading, dalam bahasa jurnalis dipanggil misleading. Tak bolehlah begitu. Nyatakan yang benar. Janganlah tunjuk bahawa aku ni besar apa semua. Sebab mereka sekarang ni suka tak suka, ahli UMNO tetap merasakan Saudara Hamzah tetap sebagai pengkhianat. Masih UMNO tak boleh lerai, tak boleh nak merubah pemikiran bahawa mereka yang melompat daripada UMNO untuk menyertai Parti Perubatan Bersatu adalah orang yang pengkhianat. Itu you tak usah usaha macam mana pun lah. Jadi kita tak boleh terima. Saudara nak buat lah. Jadi saya perlu memberi pencerahan. Saudara Zaipul Hayyan, pening kerana orang politik ni. Betul, memang mereka lain tak ada fikirannya. Sebab sebenarnya mereka ini adalah duri dalam daging dalam kerajaan sekarang ni. Lain tak ada, memikirkan soal jawatan mereka saja. Sebab itu saya tertarik hati membaca kenyataan daripada ahli Majlis Tinggi UMNO, Dr. Fuad Zakasi. Dia kata kenapa nak minta maaf. Itu dia membidas tindakan Presiden UMNO yang ditularkan seolah-olah beliau tunduk minta maaf apa semua. Benda tak berlaku pun. Itu kenyataan daripada 3 orang Setiausaha Agung. Setiausaha Agung pun Tan Sri Anwar Musa bukan wakil UMNO, dia penguasa Setiausaha Agung Barisan Nasional. Tapi 3 orang, iaitu Hamzah, Taqiyuddin dan
Ni Anwar Musa. Dari gambaran mereka berikan seolah-olah Datuk Zahid Hamidi ni tunduk, minta ampun, minta maaf, seperti melakukan kesalahan. Ini cara mereka bermain dengan kata-kata. Jadi dalam keadaan begini, saya tak bersetujulah. Janganlah pandang UMNO ni sembarangan. Kita parti yang uh, ada maruah juga. Jangan pandang kita sebelah mata. Jadi saya tengok ada satu coretan yang dikirim daripada ahli akar umbi. Ini akar umbi dia pun menghantar saya nak baca supaya kita dapat melihat gambaran. Dia kata apakah gagaran besar yang dimaksudkan oleh Hamzah Zainuddin itu? Jika untuk membenarkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan Muhyiddin Yassin terus berkuasa. Ini dia kata kalau itulah tujuannya, lupakan. Ramai tak bersetuju kerana PN tidak layak untuk jadi penentu. Perikatan Nasional tidak layak untuk menjadi penentu atau key maker. Kerana faktor-faktornya, pertama sekali, tidak memenuhi 10 ciri asas kepimpinan yang diperlukan. Kelemahan mereka menguruskan belanjawan negara. Kalau kita tengok apa yang dibentangkan dalam bajet dari masih lagi besok, lusa akan ada perdebatan lagi. Kelemahan mengurus belanjawan negara dan ekonomi. Kemudian tidak mematuhi konvensyen dan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi, mana boleh terima orang melompat sana, melompat sini, tawar sana, tawar sini. Itu bukan konsep demokrasi. Kemudian, jika demokrasi itu adalah pemerintahan oleh kumpulan majoriti, terbukti Perikatan Nasional gagal menghormatinya. Kalau tidak, masakan seorang presiden parti yang berstatus minoriti dengan hanya 5 kursi boleh diangkat sebagai Perdana Menteri. Ini persoalan yang mereka lontarkan. Saya kata betul juga. PN masih meneruskan legasi Tan Sri Muhyiddin, Pakatan Harapan yang zalim dalam pentadbiran negara. Termasuk mengekalkan pembicaraan berpilih terhadap musuh-musuh politiknya. Dengan pelantikan kepelbagaian orang tentu seperti di SPRM dan sebagainya. Kena kata sehingga rencana ini ditulis, kabarnya akaun Bank UMNO. Akaun UMNO dan Barisan Nasional masih lagi dibekukan. Sedangkan kalau nak anggap bahawa kita ni sebahagian daripada kerajaan Perikatan Nasional, duit UMNO, yang bank account UMNO ni, riliskanlah. Bukankah mahkamah telah memutuskan supaya ia dibebaskan? Jika benar ini merupakan contempt of court, satu penghinaan terhadap mahkamah oleh rejim Perikatan Nasional. Saya tak tahu ini ditulis. Cuma kita dengar-dengar sejauh mana benar. Kalau telah dirilis, alhamdulillah. Kalau tidak tak beku lagi dah, mana satu pemerintahan tak betul lah. Kerana kemudian dia kata Perikatan Nasional cuma ada 5 kursi. 5 kursi je Parti Peribumi Bersatu. Dulu ada 6, seorang dah melompat. Kemudian 10 orang yang bersama dengan Azmin Ali. Melulul 11, lompat balik, berpatah balik ke PKR. Jadi 15. Kemudian ada lagi 15 yang melompat daripada UMNO. Kemudian ada lagi 18. Itu daripada PAS. Cuma 48 kursi. Berbanding dengan UMNO, GPS, Barisan Nasional, kita ada 42 campur 19. Kita ada 61 kursi. Bahawa ini menunjukkan Barisan Nasional yang sewajarnya diberi peranan sebagai the kingmaker. Tapi mereka lah nak tunjuk lagak, maka diwujudkan. Jadi apa yang dinyatakan oleh Naib Presiden UMNO, Dato' Sri Khalid Nordin, dia kata gabungan baru yang diumumkan 2 malam dah saya tengok dekat TV. TV buat besar-besaran news, iaitu berita TV3, berita utama tu. Kenyataan Sesat Agung Perikatan Nasional, Sesat Agung Parti Peribumi Bersatu Hamzah Zainuddin, itu menjadikan bahan berita untuk memusingkan pemikiran rakyat. Dia kata gabungan baru hanya untuk menyelamatkan Bersatu. Sebab kalau kita bertanding, tuan saya cakap besarlah, Parti Peribumi Bersatu tak ada jentera. Dia hanya nak menempik. Tapi dalam kamu nak menempik, kamu nak tunjuk seolah kamu besar. Sebab itu dia kata satu gagasan politik baru akan dimetrai, membabitkan 3 gabungan parti besar. Nampak dia punya ayat? Satu gagasan politik baru akan dimetrai, membabitkan 3 gabungan parti besar dalam kerajaan, iaitu Perikatan Nasional. Dia dulu kan Perikatan Nasional. Kemudian Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak.
Saya nampak label mereka meletakkan Barisan Nasional di mana. Kemudian dia kata Susah Agung Pribumi Bersatu, Tuan Hamzah berkata gagasan ini bakal menjulang wawasan dan aspirasi yang diperjuangkan parti politik bergabung di bawahnya. Oleh itu katanya satu piagam persefahaman politik antara tiga gabungan parti besar itu perlu dibentuk. Berapa banyak piagam nak buat? Pilihan raya di Sabah, satu piagam. Antara UMNO dengan PAS kita dah ada dah piagam muafakat nasional. Kita tak perlu lagi. Yang kita nak muafakat nasional. Kalau muafakat nasional, dua ini saja antara UMNO dengan PAS, kamu tahulah nasib kamu. Jadi, Saudara Ibrahim Umar, susah nampaknya ketiga-tiga parti untuk bersepakat kerana dah ada kuasa masing-masing nak jawatan bagi parti masing-masing. Itu belum lagi pembagian kursi yang sebagaimana diumumkan oleh Susah Agung Barisan Nasional. Tan Sri Anwar Musa, dia kata minggu depan akan mengadakan satu pertemuan antara tiga parti ini dalam membincangkan pembagian kursi. Ini confirm. UMNO takkan tolerate. Saya yakin Presiden UMNO tidak akan berganjak. Sebab ini keputusan ahli akar umbi. Kalau diumumkan begini, Januari nanti, 31 Januari, saya rasa lumat Presiden kena. Takkan beliau nak mengorbankan karier politiknya untuk dimaki hamun oleh ahli UMNO. Ahli UMNO tak boleh terima. Dia tak usahlah nak pujuk, nak gunakan media arus perdana seperti TV3 ataupun Awani. Kononnya ada gagasan politik. Gagasan apa benda? Gagasan apa benda? Konon dia kata dengan temeterainya piagam ini, rakyat akan lebih yakin bahawa gagasan ini punya kestabilan politik kukuh serta keupayaan untuk terus mentadbir negara melalui dasar bagi majukan ekonomi, membangunkan negara dan membela rakyat pada masa hadapan. Sekarang ni pun kau tak boleh nak tangani. Apa masalahnya? Masalah rakyat untuk mendapatkan duit kumpulan wang semasa bekerja pun masih lagi ding-dong. Masalah moratorium masih lagi ding-dong. Bajet di parlimen tu masih lagi ding-dong. Nak bercakap benda. Sebab dia kata sebagai gagasan inklusif, semua pemimpin parti bergabung dalamnya harus diberikan ruang dan peluang sama untuk menyuarakan pendapat serta pandangan masing-masing. Itu kata dia. Sedangkan hari ini, kata dia, BN memiliki 40 kursi. Dengan pecahan UMNO 39, MCA 2, MIC 1. Dan Parti Bersatu Rakyat Sabah 1. PN mempunyai 49 kursi. Lebih besar daripada UMNO katanya. Dengan pecahan Bersatu 31, PAS 18, GPS mempunyai 18 kursi menerusi Parti Pesaka Bumi-Putera PBB. Parti Sarawak 2, Parti Demokratik Progresif. Dan dia nak menggambarkan bahawa Perikatan Nasional ini lebih besar daripada Barisan Nasional. Ini kesalahan. Betul kemarin Bersatu, PAS dan BN mencapai kesepakatan mengenai kemelut politik di Perak. Dalam di Perak tu kita dah selesai. Tapi kita penyelesaian, saya berkeyakinan penyelesaian itu dibuat semata-mata kalau tak selesai kita ada option lain. Saudara Nazir Johari, dalam PN hanya ada pemimpin Melayu Islam, namun janji tinggal janji. Rang Undang-Undang 355 dilupakan. Benar? Orang yang membacakan cadangan rang Undang-Undang 355 ialah Datuk Taqiyuddin. Beliau sekarang ni menjadi Menteri Agama, Menteri Undang-Undang. Apa dah jadi? Kita tengoklah. Kita perhatilah. Nanti kalau orang cakap tak berfikir, marah. Tapi masa kamu jadi pembangkang, beria kamu nak membawa rang Undang-Undang 355. What happen now? Rakyat bertanya-tanya. Waktu kamu jadi pembangkang, kamulah jadi juara tentang berhubungan kematian adik. Apa jadi sekarang? Inkuestnya macam mana? Telah dibawa ke mereka yang terlibat. Sebab kalaulah adik itu, kematian itu dibunuh, mesti ada pampasan untuk keluarganya. Apakah kematian adik itu dibela? Ini persoalan. Jadi bila kamu berada di luar kerajaan sebagai pembangkang, bagaimana agaklah kamu nak tunjuk. Tapi akhirnya bagaimana? Rakyat melihat semua itu. Sebab itu saya katakan, Perikatan Nasional lah gabungan yang paling rapuh. Teramat rapuh. Apa yang berlaku di Perak tak boleh nak dijadikan sebagai asas. Sebab tadi saya dah bayangkan. Masalah sekarang ni kalaulah ESCO, PAS tidak dilantik. Kalaulah PAS ambil keputusan tidak bersama. Kita ada opsi lain. Gani Abu, PN dah dan kata-kata kepanasan kerana sumpahan akar umbi ahli UMNO. Bagi saya begitu keadaannya. Saya melihat secara jelas bahawa tidak ada matlamat sebenarnya mereka nak mewujudkan Perikatan Nasional ni.
Tak habis-habis nak tarik UMNO sokong PN. Tak dapat nak tarik UMNO masuk PN, nak buat gabungan pula. Seolah-olah UMNO ini terrending-rending. Hidung tak mancung, pipi tersong-song. Steady lah. Ahli UMNO 3.5 juta, naik 3.7 juta. Warga UMNO, walaupun parti kami kalah, kita terima hakikat. UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-14, tumbang kerajaan. Okey? Naiklah Pakatan Harapan. Tapi ahli kita tak lari. Ahli-ahli UMNO tak lari, terus dia malah bertambah meningkat kepada 3.7 juta. Ini boleh dilihat melalui pendaftaran di Ibu Pejabat. Tetapi Parti Perubumi Bersatu masih berkuasa pun dah berantakan. Akhirnya berlaku langkah Sheraton, berlaku ini pengkhianatan sama mereka. Kita tak tuduhlah itu kerajaan atap ke, kerajaan pintu belakang ke, tak kisah. Sebab bagi UMNO Barisan Nasional, kita ada pintu baru. Kalau kita bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional, kita akan mewujudkan pintu baru yang lebih bergaya untuk masuk ke Putrajaya. Kita akan berada di anjung Putrajaya dengan penuh bergaya dan menyingkirkan segala kata-kata, segala parasit-parasit politik ini. Ini sebenarnya, tetapi mereka yang setengah tu masih berada dalam PPBM, berada juga, saya tak mau tuduh, tapi kita tengok dari kenyataan-kenyataannya, mungkin satu dua orang tu ada dalam PAS dan ada juga dalam UMNO ni yang nak menjadi parasit. Mereka ini konon-konon nak tunjuk mereka lah juara. Mereka mau memeta. Mereka mau mewujudkan satu suasana seolah-olah mereka lah the leaders. They are the only leaders yang mempunyai pemikiran yang begitu besar untuk mewujudkan satu permuafakatan bangsa. Saya dah bercakap berkali-kali untuk menyatukan kaum bangsa Melayu ini dalam satu benda yang impossible. Waktu kita nak menuntut kemerdekaan, saya ulang sejarah. Kita nak tuntut kemerdekaan pun, wujudnya UMNO ini, daripada seberkas, berkembar dan sebagainya, wujud UMNO. Akhirnya, timbul Parti Negara. Maka, Datuk Wan sendiri keluar daripada UMNO. Kemudian, Datuk Fuad, Tun Fuad, dia keluar daripada UMNO, tubuh Parti PAS. Itu adalah gambarannya. Sesuatu yang impossible. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri. Okey, timbul insiden 1997-98 dan sebagainya. Keluar, tubuhkan Parti Keadilan. Macam mana nak satukan? Begitu juga apabila Tan Sri Muhyiddin dipecat sebagai timbalan Presiden, dipecat keahliannya. Bersama dengan Dr. Mahathir, wujudkan Parti Perubumi Bersatu. Now, nak disatukan balik mereka. Tolonglah. Saudara Hamzah, Saudara Datuk Taqiyuddin, Saudara Anwar Musa. It is a wishful thinking. Tapi jangan bawa, jangan seret rakyat untuk percaya dengan angan-angan politik anda. UMNO ada caranya. Kita menangani setiap masalah itu dengan cara kita. Sebab itu saya melihat perkembangan untuk mewujudkan satu gagasan, konon gagasan. Ini semua bagi saya boleh cakap je lah. Musim hujan boleh lah. Ngong bunyi kata. Boleh lah. Ini cuma sesuai untuk mereka yang biasa dan saya selalu bercakap, orang yang biasa melompat, kalau tak dapat jawatan nanti, dia akan melompat juga. Gambarannya seolah-olah betul ikhlas. Wujud. Okey, bertanding. Tapi mereka masih nakkan juga. Kalau bantu bertanding nanti, Bersatu nak berapa kursi? Saya teringat waktu pilihan raya kecil Negeri Sabah. Pilihan raya Negeri Sabah. Belum apa-apa lagi. Telah pun diwujudkan bahawa Bersatu nak bertanding 49 kursi. Begitu sekarang. Mereka nak mengulangi skrip yang sama. Di Sabah okeylah, sebuah negeri. Tapi ini semenanjung. Dan ahli kita lebih ramai. Di Sabah memang kita tahu kita jawapan kursi Bumi Putra Islam cuma ada lebih kurang 45 kursi saja. Sedangkan yang lain itu daripada tak silap saya 61 kursi ke 62 kursi. Itu berkongsi dengan Bumi Putra, bukan Islam. Dan anak pribumi yang lama, ada yang Kadazan Dusun, ada orang Bajau dan sebagainya. Itu boleh. But tidak boleh dijelemakan di Semenanjung. Betul. Sekarang ini yang bersama dengan Perikatan Nasional adalah PAS. Jangan gunakan PAS itu sebagai satu trump card.
Artinya, kalau tak setuju benda begini, PAS tak akan bersama dengan UMNO, maka pecah Muafakat Nasional. Memang itu matlamat anda. Sebenarnya saya dah cakap berkali-kali, memang itu matlamat mereka. Kalau Muafakat Nasional pecah, maka impian bangsa untuk masuk ke Putrajaya, untuk berada di anjung kuasa Putrajaya, melalui pintu baru, tidak akan tercapai. Itu matlamat mereka. Kalau saudara melihat perkembangan politik Semenanjung sekarang ini, memang saya tidak menafikan. Saya tidak menafikan bahawa kalau berlaku pertembungan 3 atau 4 penjuru, maka calon-calon daripada Pakatan Harapan lebih mudah untuk menang. Tapi jangan anda ingat itu diwawarkan untuk menakutkan kita. Sebab itu saya katakan, seolah-olah bercerita, sekarang ditari heboh di Tanjung Karang lah katanya, ada orang ketuk pintu waktu tengah malam, cerita hantu dan sebagainya. Saya masih teringat cerita legenda waktu saya kecil-kecil dahulu. Wah, jangan berjalan kat ujung kampung. Kenapa? Ada orang potong kepala. Itu diwawarkan untuk menakutkan anak-anak. Jangan berjalan waktu malam, nanti ada penyabit kepala. Dia potong kepala. Oh, kerana dekat kawasan tu nak buat jambatan, nak cari kepala budak. Jadi anak-anak takut. Tetapi ahli politik dah matang. Jangan menakut-nakutkan kita. Jangan menakut-nakutkan warga UMNO. Tak. Kita sekarang ni, kalau kebanyakan yang masuk dalam war saya ni, saya nampak come what may. Malahan mereka lebih, kalaulah PAS bertindak untuk berterusan dengan PBM. Hendak supaya kita dipujuk untuk memberikan beberapa kursi UMNO ini. Ahli-ahli UMNO kata kita akan bertanding. Sebab itu Datuk Lokman Adam dia kata diwujudkan UMNO 2.0. Ini tidak mungkin membolehkan bahawa adanya persefahaman. Jadi tak payahlah nak wujudkan satu gagasan besar. Gagasan besar mana pun. Sebab anda kecil. Janganlah anda jadi ular lidi. Ini sebab saya katakan, ini impian ular lidi. Nak jadi besar. Bolehlah berangan-angan. Oh, aku buat begini, aku buat begini. Okey, sekarang. Semata-mata hari ini, warga UMNO sendiri, saya semalam banyak teman-teman bertanya dengan saya. Kenapalah orang UMNO ni tak nak menarik handbrake? Tak ada apa semua kerajaan, apa semua. Sekarang ni orang melihat kerana Tan Sri Muhyiddin itu Presiden Bersatu adalah Perdana Menteri. Itu sahaja. Kalau takdirnya hari ini Tan Sri Muhyiddin berhenti sebagai Perdana Menteri, ruyuk Parti Perubahan Bersatu. Tak usah mimpilah Azmin Ali. Tak usah nak bawa lah Surah Hamzah. Saya rasa ruyuk seruyuk-ruyuknya. Dan malahannya kalau nak dalam Parti Bersatu, lain tak ada. Adalah terdiri daripada mereka-mereka yang mengkhianati parti mereka dahulu. Tak usah nak buatlah naratif. Kononnya saya ini meninggalkan UMNO semata-mata untuk memenuhi kehendak Dr. Mahathir. Dr. Mahathir nak buat begitu. Saudara, pertama-tama sekali 17 orang ni nak meninggalkan UMNO, lain tidak mesti dengan syarat Zaid Amidi mesti letak jawatan. Jangan lupa, anda semua memberi kata dua pada Presiden. Waktu itu anda masih berada dalam UMNO. Jadi akhirnya Datuk Zaid nak menyelamatkan UMNO ini. Okeylah dia bercuti 6 bulan. Tapi anda keluar juga. Kemudian anda membuat naratif yang baru. Konon-konon seolah-olah ini untuk menjagalah apa semua. Sekarang ni Dr. Mahathir nak jaga daripada DAP. Halo. Kalaulah benar DAP itu komunis, anda punya kuasa, haramkan saja. We have the power now. Tapi jangan didogmakan sesuatu benda yang mengarut. Ahli-ahli UMNO bukannya orang yang biol, yang boleh ikut saja cakap. Apabila anda mereka naratif cerita begitu begini yang kita nak. Saya minta maaf saudara. Sebab itu saya nak memberi pencerahan malam ini. Sebab itu saya katakan ulah lidi sekarang ni mempunyai impian nak telan naga. Kita parti besar. UMNO parti besar. Sebab itu banyak warganya. Ini saudara ni Acai Bentayan. Puncanya dari PAS. Kalau PAS bersama MN, masalah tentu tak timbul. Itu memang betul. Tapi siapa dari situ? Siapa yang memujuk pimpinan PAS? Hingga keputusan PAS menyertai PN itu banyak mengecewakan warga PAS. Saya juga dihubungi oleh ramai kawan-kawan. Kita walaupun kita berpolitik, masing-masing ideologi, tapi hubungan masih rapat. Warga PAS di akar umbi kecewa. Sebab mereka tak boleh menerima macam mana mereka nak memikul Azmin Ali. Kalau berlaku pilihan raya, macam mana mereka nak bersorak
nak bertakbir, Allahu Akbar, sokong Azmin Ali. How? Saya warga UMNO. Untuk saya tak mampu. Usahakan nak sokong, nak bersalam pun tak mampu. Ini realitinya. Dan anda yang berada dalam parti berbumi sekarang, daripada 6 orang tinggal 5 orang. So 5 orang ni pun semua bergantung dengan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Hanya kerana kuasa itu, you click to the power and then you feel dan anda merasakan anda dah cukup besar. Anda ulah lidi. Jadi tak payahlah nak mereka satu gagasan dan sebagainya. Warga UMNO tidak boleh terima. Saya Mahidah Muhammad, reject PBBM. Memang buat macam mana pun. Malahan, kalaulah Presiden UMNO sendiri tidak tegas, beliau pun kena balun teruk. Malahan, jawatan beliau sebagai Presiden juga akan dicabar. UMNO ni lain sikit perangai dia. Dia tak ada walak sangat. Saya tahulah mereka dalam PAS ni untuk mencabar, untuk menentang Presidennya, dilihat sebagai seolah seperti dosa. Tapi tidak pada warga UMNO. Saya dah lihatlah sendiri apa berlaku apabila diwawarkan kononnya Datuk Syed Hamidi minta maaf kepada Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi. Beribu masuk dalam wall saya. Tak berhenti. Kenapa minta maaf? Apa dosanya? Apakah salah dosa? Gini berdemak. Pening nak menjawab. Saya bersimpati dengan Datuk Sri Zaid Hamidi. Beliau punya jiwa besar. Apa salahnya dia masuk, okey, apa khabar Tan Sri, apa khabar Tuan Guru Jadi, apa yang berlaku Perak tu, sorry lah. Ini keadaan politik sebagainya. Tapi itu dijadikan isunya. Matlamatnya untuk apa? Matlamatnya untuk mengguriskan, menghakiskan kepercayaan ahli UMNO pada presidennya. Itu juga yang dilakukan oleh Hamzah sebelum beliau keluar daripada UMNO. Alasannya, kalau Zahid masih lagi presiden UMNO, saya akan keluar. Dan beliau bercuti, keluar juga. Begitu juga dengan Mas MIT. Begitu juga dengan ahli-ahli parlimen yang lain. Saya nampak bahawa anda hanya mewujudkan logic for convenient. Anda akan mewujudkan satu logika yang untuk kepentingan anda. Logika untuk keselesaan anda berpolitik. Dan anda sebenarnya dibayangi, dihantui ketakutan yang amat sangat. Seandainya PAS withdraw balik kepada Muafakat Nasional, that is the day, the end of you all punya political career. Itulah berakhirnya Perikatan Pakatan Nasional. Nah, saya cakap terus terang, usahakan cakap begitu. Kalaulah warga UMNO mengikut saranan daripada Tengku Razali, tarik handbrake, apa jadi? Tumbang kerajaan. Bukan kerajaan Tuan Agong, saya nak beritahu, bukan kerajaan Malaysia. Tumbang pimpinan yang menerajui anjung kuasa di Sri Perdana. Tapi ini tidak berarti bahawa kerajaan Malaysia tumbang. Tidak. Kita punya KSN, kita ada masih banyak lagi kat kita kerajaan. Kita masih ada agung. Macam di Perak. Kalau anda cuba sesuatu, kita masih ada sultan. Tapi janganlah meletakkan diri anda setaraf dengan sultan. This is too much. Saya sebagai warga Perak, saya tak boleh terima. Jadi dalam keadaan begini, saya berkeyakinan warga UMNO tak payah anda pujuk. Tak payahlah buat besar-besaran, tak payahlah buat panggil press conference, gunakan TV3, gunakan all the TV station, gunakan segala media nak mewujudkan satu gagasan yang hebat. Tadi Tan Sri Anwar Musa tadi di Ketereh di Kelantan mengatakan akan ada satu mesyuarat untuk membincangkan kursi. Salah mesyuaratnya, salah pilih kursinya, berderum pimpinan akan kena. So, apa yang diwujudkan oleh Lokman Adam? UMNO 2.0. So ini keadaannya. Tapi bagi saya, kenapa harus diseret Presiden UMNO? Kenapa harus diseret pimpinan UMNO untuk berada dalam suasana yang tak betul begitu? Saya sebagai ahli UMNO, saya akan mempertahankan kepimpinan UMNO. Saya akan mempertahankan parti saya. Dan bagi saya tidak rela untuk bekerjasama dengan mereka yang bernama pengkhianat. Come what may. Sekali anda khianat, saya yakin anda juga pasti akan khianat. Bertemu lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.